Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa khataman nabiyyin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudaraku hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kerabat baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para alim ulama, para pejuang Islam, kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, juga kepada pengarang kitab Al-Kabair Asy-Syaikh Al-Zahabi dan juga panel penterjemah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selamanya atas segala nikmat kurniaan yang masih lagi Allah taala berikan kepada kita. Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta alam atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Sekali lagi Allah taala pilih kita, hadirkan diri dan hati kita ke rumahnya, membuktikan kasih sayang Allah masih lagi meliputi diri kita, menunjukkan dalam diri kita masih ada kepercayaan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan pengabdian dan ketaatan sebagai hamba, melaksanakan kewajipan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tuan-tuan dan puan, sebesar-besar nikmat yang wajib yang mesti kita syukuri kepada Allah, dan teruskan berdoa minta ke Allah Subhanahu wa taala agar keimanan, kesihatan, kekuatan semua ni Allah Ta'ala terus limpahkan kepada diri kita semua sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan sambung lagi pengajian kita menggunakan kitab Kabair di mana pada pertemuan yang lalu tuan-tuan kita telah masuk pada bab yang baru, iaitulah dosa yang ke-17 di muka surat 102 di bawah tajuk penganiayaan dan juga kezaliman. Kita dah masuk pada bab yang ke-17 ni tuan-tuan, dan hari itu kita berhenti di muka surat 103. Muka surat 103 kita nak sambung pada hadis yang bawah sekali itu. Man kana indahu. Dapat tuan-tuan? Baik, jadi kita dah tengok dah tuan-tuan, apabila kita membicarakan tentang zalim ni tuan-tuan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala benci kepada hamba-hamba dia yang zalim, di mana kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan kita tengok juga antara pecahan ringkas zalim itu dia ada 3. Pertama, zalim kepada Allah apabila tidak menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zalim kepada diri sendiri apabila kita sendiri yang melingkupkan diri-diri kita. Kita merosakkan diri kita dari segi fizikal, dari segi dari segi mental, dari segi rohani kita. Apabila kita jauhkan diri daripada agama, kita tak mau nak ikut apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita malas menuntut ilmu. Dan yang ketiga, zalim pada manusia ataupun makhluk yang lain. Bila kita pukul orang, kita fitnah orang, kita tindas orang, kita ada kelebihan, kita gunakan kelebihan itu untuk menindas, untuk menyusahkan orang lain. Itu antara pecahan zalim. Baik tuan-tuan, insya-Allah kita tengok pada muka surat 103 hadis yang paling bawah. Nabi SAW telah bersabda,
man kanat 'indahu mazlamatun min akhihi min 'irdihi aw malihi falyatahallalhu al-yawma qabla an yukhadha hina la yakunu dinarun wala dirhamun wa in kana lahu 'amalun salihun ukhidha minhu biqadri mazlamatihi wa illam yakun lahu ukhidha min sayyiati sahibihi faju'ilat 'alaihi. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud siapa yang pernah melakukan kezaliman terhadap kehormatan seseorang atau sesuatu apapun, hendaklah dia meminta kemaafan pada hari ini di dunia sebelum datang hari yang ketika itu tidak bermanfaat dinar dan dirham. Jika dia memiliki amal soleh, akan diambil darinya sekadar kezaliman yang dilakukannya. Dan jika dia tidak memiliki kebaikan lagi, maka keburukan seseorang yang dizalimi itu akan diambil lalu ditimpakan kepadanya. Tuan-tuan, di sini Nabi memberi satu amaran keras. Nabi kata apa? Dalam hidup kita, kalau kita aniaya orang, kita melakukan kezaliman kepada orang lain, kita kata orang, fitnah orang, kita jatuhkan orang, kita dengki dengan orang lain, maka mungkin di sini kita tak mampu nak balas. Kalau orang buat kat kita sesuatu, kita tak mampu nak balas. Tetapi percayalah, nanti di akhirat tuan-tuan, sewaktu hisab, selepas selesai Allah Ta'ala cek amalan peribadi kita daripada mula sampai akhirnya, kemudian Allah Ta'ala akan buat satu announcement. Siapa-siapa yang ada masalah sewaktu di dunia dengan hamba aku ni, mai nak tuntut sekarang. Maka kita sebagai orang yang dizalimi, kita salah seorang yang akan keluar pada waktu tu. Maka akan ditanya, apa masalah hang dengan dia ni? Kita akan cerita, wahai Allah, dulu dia ni sewaktu hidup dia suka fitnah aku, dia suka cakap benda buruk kat aku, yang tu yang ni. Maka akhirnya akan dibuktikan balik. Malaikat akan keluarkan catatan, oh betul sekian-sekian waktu memang dia ada buat. Allah Ta'ala akan keluarkan balik tayangan, betul memang dia buat. Maka anggota-anggota kita semua akan bercakap, ya memang kami bersaksi, aku yang lakukan benda ni. Apabila terbukti benda tu betul, maka Allah akan kira dengan apa yang kita zalim orang tu, banyak mana jumlah pahala, akan diambil dari pahala kita, bagi kat dia. Sebab di akhirat dia bukan tempat nak minta maaf, tak ada dah. Akhirat ni tempat nak adili ya. Sebab nak tengok kita nak letakkan di mana, sama ada di syurga atau neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seorang tak apa tuan-tuan, kalau keluar ni satu kumpulan yang besar, habis terus kita punya pahala apa semua ni, sampai tak ada dah. Ada lagi baki orang. Apa Allah Ta'ala akan buat? Allah akan kira sejumlah mana yang kita buat kat dia, ambil dosa dia, timpa kat kita. Tak cukup dengan dosa kita, pergi ambil pula dosa orang. Bersesuaian dengan apa yang kita lakukan di muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ni yang Nabi sebut tuan-tuan. Ini satu amaran tuan-tuan. Sia-sia segala amal ibadat yang kita lakukan hari ini dengan harapan kita nak cari pahala sebanyak-banyaknya. Kerana itulah token untuk kita masuk syurga Allah. Tapi tak ada nak masuk syurga, tak ada nak sampai. Waktu hisab saja tuan-tuan, clear amalan kita. Macam mana kita nak masuk syurga? Wal'iyazubillah. Hari ini tuan-tuan, benda tu cukup banyak berlaku tuan-tuan. Maaf cakap lah, kalau tuan-tuan jenis memang duk media sosial ni tuan-tuan tengoklah. Bab politik ni menyebabkan orang, hari ni bab politik menyebabkan orang banyak hilang pahala tuan-tuan. Apabila tak puas hati dengan satu parti tu, orang kata, orang buat cerita, orang ambil gambar, orang buat dialog, orang jatuhkan, orang buat lawak tuan-tuan. Tuan-tuan, benda tu akan diadili oleh Allah. Tuan-tuan, taksub macam mana pun kita kat politik tuan-tuan, bila mai benda-benda yang tak betul, benda-benda yang kita kira sebagai mengumpat fitnah ni tuan-tuan, tuan-tuan tak tahu asal usul, tolong jangan forward pergi ke orang lain. Selidik dulu satu-satu berita. Allah sebut, Allah ajak kita dalam Quran, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kamu seorang fasik membawa satu berita, maka tabayyun, siasat dulu. Jangan duk kira taksub politik. Tambahlah ni politik Malaysia ni pun tuan-tuan, dalam Covid ni pun politik ni dia duk ada dalam keadaan terumbang-ambing lah ni. Dengan kita dapat Perdana Menteri yang baru, kita dapat barisan kabinet baru, sudah tentu orang penyokong barisan kabinet yang lama di bawah pentadbiran Perdana Menteri yang ke-7 akan marah. Maka dia keluar kata tu, kata ni dan sebagainya tuan-tuan. Saya bukan nak tunjuk saya mana-mana penyokong, tak. Tapi tuan-tuan, kita ni pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kat kita, tak ada benda nak cakap tolong diam.
Benda hang tak pasti, senyap. Tapi dok dengan marah kita, konon lah kan, konon. Orang kata hari ni macam-macam kerajaan pintu belakang lah, apalah. Saya tak berpihak kepada mana-mana, tapi saya kesian bila duk tengok tuan-tuan, orang kata ni macam-macam. Padahal tuan yang dikata tu tuan-tuan, nanti dia akan gelak keras perut kat akhirat tuan-tuan. Pahala masuk saja kat dia. Hak mana duk kata kat aku, hampa tunggu saat. Waktu hampa hisap, aku akan pi ke hampa. Hak ni orang panggil pahala kering tuan-tuan, buta-buta yang dapat. Kalau orang kata kat kita, alhamdulillah kita dapat pahala. Kalau kita duk kata kat orang, tak habis kita punya amalan pahala, duk bedak bagi kat orang. Yang ni satu amaran yang Nabi SAW tinggalkan kepada kita tuan-tuan. Jaga mulut kita, jaga lidah kita. Walaupun zaman lah, bukan lidah berkata-kata, jari. Orang duk hantar tu kan, WhatsApp lah, Facebook lah, apa pakai handphone ni tuan-tuan, semua pakai jari. Tapi hukum dia tetap fitnah, hukum dia tetap mengumpat, ribah. Sama aja. Semua tu akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nabi SAW bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu." Atau kama qala, yang bermaksud, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan diriku melakukan kezaliman dan aku menjadikan haram di antara kamu. Oleh itu, janganlah kamu saling melakukan kezaliman. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut banyak ayat dalam Al-Quran. Allah ni bukan zalim tuan-tuan. Dalam hadis ni, Nabi cerita kat kita, Allah mengharamkan sifat zalim pada diri dia. Sebab Allah tak pernah zalim tuan-tuan. Maha adil Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Sebab itulah pandangan Allah pada kita ni, pada setiap hamba Allah, tengok tang mana tuan-tuan? Allah tengok tang hati. Sebab di sana letaknya taqwa dan iman. Kalau Allah tengok warna kulit, hak putih je boleh masuk syurga tuan-tuan, saya ahli neraka. Kalau Allah Ta'ala tengok kepada kekayaan, siapa yang ada sekian-sekian harta baru dia masuk syurga, saya ahli neraka. Kalau Allah Ta'ala tengok kepada pangkat lagi tinggi syurga dia, saya ahli neraka. Sebab saya tak ada semua benda tu. Tapi Allah tak heran langsung dengan yang tu tuan-tuan. Allah tengok pada hati satu-satu hamba dia. Seorang hamba tu kalau dia takutkan Allah, dia melakukan sesuatu ikhlas kerana Allah, dalam masa yang sama iman, kepercayaan dia tentang kewujudan Allah, kewajipan dia patuh dan taat kepada Allah tu semakin hari semakin kuat, maka hamba ni lah akan diterima sebagai hamba yang dekat dengan Allah, diberikan kebaikan dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lagi macam tu. Kalau Allah tengok pada warna kulit, pangkat dan harta, zalim Allah tuan-tuan. Sebab kita dah buat macam-macam. Saya lahir-lahir gelap contoh kata. Tiba-tiba, nak masuk syurga kena putih. Naya tuan-tuan, zalim lah. Pasal apa tak bagi saya pada awal putih? Kita boleh petikai benda tu. Tapi bila Allah Ta'ala tengok kepada iman dan taqwa, apa yang kita nak petikai? Awak tak sampai ke surah Rasul SAW kat kita. Kita dah Islam dah tuan-tuan. Alhamdulillah. Sebab tu saya bawa syukur lah tuan-tuan. Allah Ta'ala masih ajak kita main rumah dia. Padahal di luar sana ramai lagi yang tak semayang. Ramai lagi yang tak heran dengan ukur aurat. Ramai lagi yang buat benda yang diharamkan. Zina, minum arak, curi. Ramai lagi buat. Awak dia tak tahu benda tu tak boleh. Awak orang Islam dan ni tak faham. Kalau dengar azan kena main semayang. Ada lagi ke orang tak reti? Kita kata mustahil lah. Jadi benda tu benda paling adil. Atas akal yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, fikir hang nak buat diri hang pergi ke mana. Allah adil. Allah tak zalim tuan-tuan. Bila Allah kata dia haramkan kezaliman pada diri dia, dia haramkan juga kezaliman pada kita sebagai hamba dia. Jangan kita berlaku zalim tuan-tuan. Ada pangkat sikit kita nak santai habis orang yang kita tak suka. Ada harta sikit kita berlagak sombong tuan-tuan. Dalam Quran benda-benda ni semua Allah Ta'ala cerita dah tuan-tuan. Kaum-kaum terdahulu bagaimana mereka ni bila dapat nikmat mereka sombong, mereka bongkak. Dengan nabi-nabi mereka pun mereka cari jalan sampai nak bunuh dan sebagainya. Bagaimana Fir'aun tu tuan-tuan. Saya cukup seronok Fir'aun ni sebab Allah Ta'ala ulang banyak cerita Fir'aun dengan Nabi Musa. Bukan saja cerita untuk nak bagi buah sebelum lena tuan-tuan. Tak. Cerita tu nak suruh buka hati kita. Bahawa Allah tak pandang pun hang tu siapa di muka bumi dia. Sebab kita tetap hamba dia. Tolong jangan ada sifat zalim.
Sebab tu kata lain tuan-tuan, dengan keadaan COVID sekarang ni, kalau kita masih lagi duk tegak, orang kata jangan duk pergi majlis ramai-ramai, kita duk pergi. Kita saja duk anjurkan majlis macam tu. Orang kata jangan duk pergi keluar negara, kita duk pergi berjalan juga tuan-tuan. Kita tak mau nak berkurung duk dalam rumah, kita zalim. Bila kita zalim, kita akan diberikan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab walaupun ini hukum dunia, tak ada dalam Quran hadis, tapi ini untuk keselamatan, untuk kebaikan semua orang. Jangan penting diri tuan-tuan. Sebab benda-benda yang penting diri, manusia-manusia yang penting diri, ketika Allah bagi nikmat, semua ada dalam Quran. Tuan-tuan balik, buka baca terjemahan, tuan-tuan akan jumpa. Hari ni pula ada Google, tuan-tuan balik lagi, buka cerita Fir'aun dalam Quran, tuan-tuan baca sendiri. Allahu Akbar. Mau dengan tak mau, larat dengan tak larat lah. Elok jugalah kalau kena berkurung ni tuan-tuan, bagilah 2-3 homework kat tuan-tuan, kan? Sebab handphone insya-Allah dia dengan kita dia takkan kena berkurung dia ada kat tangan kita. Buka, cari, buat benda baik. Buka cerita-cerita sirah, dengar Ustaz Auni, dengar pada Ustaz Ibn Rijal, mereka cerita tentang umat-umat terdahulu, macam mana, apa kelebihan mereka dapat, pasal Allah Ta'ala musnahkan mereka, semua sebab zalim. Jadi Allah tak bagi kita ada sifat zalim. Tolong jangan ada. Kalau kita diberikan kekayaan, itu bermakna Allah Ta'ala nak kita keluarkan zakat dan sedekah. Kalau kita diberikan pangkat yang tinggi, itu bermakna Allah nak kita gunakan pangkat tersebut untuk bantu orang-orang yang memerlukan dan susah. Bukan kita kena seronok bangga dengan apa yang kita dapat daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Atadruna minal muflisun?" Qalu, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'." Faqala, "Innal muflisu min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa khathafa hadha wa akala mala hadha wa safaka daman hadha wa daraba hadha fayati hadha min hasanatuhu wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda anhu ma alayhi ukhidha min khatayahum fatiruhat alaihi thumma turiha finnar atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud, tahukah kamu siapakah yang disebut sebagai orang yang muflis? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang yang muflis menurut kami adalah orang yang tidak memiliki dirham serta harta benda. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang rugi, yang muflis di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala solat, puasa dan zakat. Namun ia datang dalam keadaan telah mencela si fulan ini, makan harta si fulan ini, merendahkan kehormatan si fulan ini, dan memukul si fulan ini, dan menumpahkan darah si fulan ini. Maka kebaikannya diambil untuk si fulan ini, dan diambil lagi kebaikannya untuk si fulan ini. Apabila kebaikannya sudah habis sebelum habisnya kesalahan terhadap mereka, maka diambil kejahatan orang-orang itu lalu diberikan kepadanya, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hak ni lagi detail. Nabi sebut terus muflis. Tuan-tuan, kat dunia pun orang tak mau tuan-tuan kena muflis. Kita kat Malaysia ni kalau kena di isytihar muflis tuan-tuan, habis kita. Orang kata kehidupan kita kira musnah. Kita kena mula balik skala karier kita. Kalau kita ada hutang yang tak boleh dibayar dan sebagainya, cari jalan tak ada juga, masuk mahkamah di iftihar muflis. Kalau kita kerja kerajaan tuan-tuan, automatik kita kena buang. Segala akaun-akaun kita semua akan dibekukan, segala harta kita akan disita, dijual dan diambil hasil jualan tadi untuk dilangsaikan segala hutang-hutang kita. Akan ada satu pihak pula yang kontrol kita punya akaun tuan-tuan. Sampailah kita boleh settle segala hutang piutang kita. Oh, orang cukup takut dengan muflis tuan-tuan. Habis orang kata kalau muflis ni memang hancur kehidupan. Tak boleh nak buat apa dah tuan-tuan. Rumah yang kita ada, kereta, motor, semua kena jual. Orang akan tarik macam tu ya. Tu terang muflis dunia pun orang takut tuan-tuan. Nabi sebut orang yang muflis di akhirat. Jadi bila Nabi tanya para sahabat, apa tu muflis? Sahabat jawab betul lah. Orang yang tak ada harta, yang tak ada duit. Betul lah, orang muflis itu. Tapi Nabi nak bagi tahu sebenarnya yang tersirat muflis ini adalah orang yang muflis di akhirat.
Dia datang pada hari akhirat dengan membawa sejumlah besar pahala daripada segala amal ibadat dia, tapi dalam masa yang sama suatu kehidupan dia buat onar kepada manusia-manusia yang lain. Dia tak sempat pergi minta maaf. Akhirnya benda tu dibawa sampai ke akhirat dan benda tu diadili oleh Allah. Seorang-seorang akan diberi pahala sampai habis. Ada lagi ambil dosa orang tu pula timpa kat dia sampai settle. Allah panggil malaikat, heret dia ni campak dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan naya. Tuan-tuan ingat nak jaga solat 5 waktu ni senang tak tuan-tuan? Kalau senang tuan-tuan, tak ada lah orang di luar sana yang tak semayang. Susah tuan-tuan nak jaga. Kita tahulah, kadang-kadang tengah kerja azan kita nak pergi semayang ke nak buat kerja kan. Puasa di bulan Ramadan memanglah nampak 30 hari. Oi, dengan panas dia, dengan tak larat dia. Kita puasa juga gagah tuan-tuan. Ada duit sikit kena berkeluar zakat, baru duit ingat nak simpan, nak beli tu, nak beli ni, kena potong keluar zakat pula dah. Kan? Macam-macam benda kita buat tuan-tuan. Semua tu susah tuan-tuan. Demi mencari redha dan ganjaran Allah. Tiba-tiba tuan-tuan, orang ambil depan mata kita, kita tak boleh buat apa. Kita boleh tengok Allah duk bagi tuan-tuan. Waktu tu keluar air mata darah pun apa tak boleh buat tuan-tuan. Sebab kita sedang diadili oleh Tuhan yang maha adil dan tidak zalim kepada hamba-hambanya. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Allah tak zalim pada hamba-hamba dia. Makna kata orang yang hari ni mungkin dia kena macam-macam. Orang kata kat dia, orang kutuk dia, orang pukul dia, orang hina dia. Tolong bagi tahu kat orang tu, hang mungkin sedih kat sini, tapi percayalah, hang akan senyum waktu berada di akhirat Allah. Sebab tu jangan naya orang tuan-tuan. Kalau kita pernah kata ke orang, kutuk orang, fitnah orang tuan-tuan, kita pernah buat buruk ke orang, curi barang orang, apa saja benda yang kita buat zalim orang tuan-tuan, kalau orang tu masih ada tuan-tuan, pilah jumpa dia, minta maaf. Lakukan apa yang kita mampu untuk cari dia, jumpa dia, minta maaf. Kalau orang tu dah tak ada, contohlah kita berhutang dengan orang ke dan sebagainya, ataupun kita rampas harta orang ke apa tuan-tuan, orang tu dah tak ada, cuba cari waris dia. Tak boleh bagi kat dia pun, bagilah kat waris dia. Mudah-mudahan benda ni boleh diselesaikan. Takut tuan-tuan dengar macam ni tuan-tuan. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan dah bersedia, tapi saya cukup takut tuan-tuan. Kalau benda ni jadi kat kita, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, sikit dia lagi sebelum kita bagi laluan, sikit dia lagi. Di dalam bab yang lalu disebutkan hadis yang bermaksud, sesungguhnya lelaki-lelaki yang berusaha memperoleh harta Allah dengan cara yang tidak betul, maka bagi mereka neraka di akhirat kelak. Kita orang lelaki cari nafkah ke anak isteri, tolong cari harta yang betul. Jangan duk mengulat, jangan duk cari harta yang haram dan sebagainya. Sebab itu juga dikira zalim, anak isteri kita akan tuntut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, saya berhenti setakat ni dulu. InsyaAllah lepas ni azan kita akan solat terus, kemudian kita akan buat solat hajat bersama-sama, mudah-mudahan insyaAllah. Jadi kita tangguh dulu pertemuan, sehinggalah kita akan diambil announcement pada masjid bila kita akan boleh pula untuk sambung kuliah kita. Tuan-tuan jangan berputus asa, teruskan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang Allah Ta'ala uji kita akan dihilangkan secepat mungkin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Wa hadza bitaufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.